Mitosis dan meiosis. Saya nak tanya kejap. Adakah mitosis tu satu sel menjadi dua? Saya ulang suara. Adakah mitosis tu satu sel menjadi dua? Yes or no? Yes, the answer is no. Yes, the answer is no. Dengar ya. Sebab apa? Sebab apa? Mitosis tu adalah satu nukleus menjadi dua. Betul ke tidak? Satu nukleus menjadi dua. Tapi daripada satu sel nak jadi dua, apa nama proses dia? Cytokinesis. Betul? Cytokinesis. Cyto maksudnya sel. Kinin maksudnya divide. Yes, yes, yes. Setakat ni boleh follow? Amni minta tolong pelajar dekat belakang bangun. Minta maaf. Tak elok belajar sambil tidur macam tu kan. Dia nanti takut ilmu tak masuk sangat. Takut terlelap. Terima kasih. Yes. Thanks. Alright. Najwa tak ada masalah nak belajar kat kedai makan tapi ikut SOP jangan duduk dekat dengan orang. Alright. Yang sushi nak belajar pun no problem. Nampak? Sushi pun belajar. Kita ni macam mana pula segan lah dengan saudara mara, betul? Jadi sekarang tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, kepada yang baru saya lupa nak perkenalkan diri. Saya dah kenal dah. Saya lupa saya dah perkenalkan diri saya. Iqbal 194, chapter 6 biology form 4 nak hujung, betul ke tidak? Kan semua dah cakap kan? Semua dah diterima maklumat tadi, betul? Yes. Betul. Ya, jadi sekarang ni mitosis ada berapa fasa? Minggu lepas saya dah cakap ada. Yes, ada 4 fasa. 4 fasa. Apa dia 4 fasa dia? P M A T. P mati. What is P mati? Prophase, metaphase, anaphase, telophase. Dah siap dekat sini? Bawah dia ada satu lagi fasa dipanggil sebagai cytokinesis. In English, cytokinesis juga masih sama dekat sini lah. And fasa-fasa ni semua, kita akan tengokkan perjalanan fasa ni hari ni. Jom saya ceritakan dekat awak. Dan kali ni, saya nak minta awak dengar, layankan dulu. Nanti bila ada apa-apa persoalan, awak catat dekat kertas mana-mana. Habis penerangan saya yang panjang ni, barulah awak akan tanya. Barulah awak boleh tanya. Boleh? Ni saya minta awak hold question dulu. Simpan dulu. Sebab kadang-kadang, saya tengah-tengah dekat sini. Betul awak dah tanya soalan. Cuma soalan tu saya nak jawab dekat situ nanti. Tapi saya dekat sini. Jadi saya risau bila awak ada soalan, and then awak dah start menulis, sambil saya terang kat sini, awak tengah tak dengar 3 dengan 4. Awak tengah nak tahu soalan nombor 5 tadi. Okay. Jadi kita relax dengar dulu. Kalau semua saya dah cakap, lepas tu ada benda yang awak tak faham ni, then yes, tanya. Kali ni proses dia semua bersambung. Bila proses dia semua bersambung, kalau awak tengah tanya soalan waktu tu, risau awak termiss. Jom, tengok kita akan buatkan satu sel ni hanya ada 2 kromosom. Dan kita akan gunakan kromosom tu warna biru dengan oranye. So ni ada kromosom 1 dan ini pula ada kromosom 2. So you have 2 kromosom here. Dalam satu sel yang dalam nukleus. Ini apa nama dekat atas ni? What is the name of this part here? Namanya adalah centriole. Okey, semua istilah-istilah saya akan tuliskan dekat tepi, okey? Namanya adalah centriole. S-E-N-T-R-I-O-L. In English, C-E-N-T-R-I-O-L. Lepas tu nanti kita akan gunakan istilah dia adalah centromere. In English, centromere. And then kita juga akan gunakan perkataan Gentian gelendong. In English dipanggil sebagai spindle fiber. Spindle fiber dengan gelendong ni saya nak letakkan dekat atas sikit boleh? Maksudnya kita nak bawa dia jauh sikit. Bam, over there. Semua ni nanti kita akan guna. Nanti awak akan perasan, oh ini yang saya cakap tadi. Alright, istilah dia saja. Lepas tu, antara istilah lain adalah sister chromatic yang dah diterangkan minggu lepas. Satu lagi adalah homologous chromosome yang kita dah terangkan juga minggu lepas. Kalau tak ingat, it's okay. Nanti kita explain sikit. Ringkas punya version. Okay? Tapi, tolong kena biasakan dengan istilah biology. Biology without istilah, susah nak score. Boleh faham, susah nak score. Nak biasakan istilah ni pula, awak tak boleh belajar. Belajar ni dia macam makan tau. Seorang suara belajar ni macam makan. Boleh tak hari Ahad esok saya nak makan 7 kali breakfast, 7 kali lunch, 7 kali dinner supaya Isnin sampai Ahad depan saya tak makan dah. Tak boleh. Dia kena makan setiap hari, betul tak? Barulah kita akan ada tenaga untuk sampai ke hari seterusnya. Sama dengan belajar. Dia tak boleh nak awak pulun belajar 3 jam non-stop hari Ahad dengan harapan Isnin sampai Ahad depan awak tak payah belajar dah. Dia tak melekat nanti. Dia kena belajar sehari tu sekejap. Tapi ada.
Sekejap tu berapa lama? 5 ke 10 minit untuk review balik, untuk recall balik. Betul, bab kata Dennis Basil, active recall. Yes. 5 ke 10 minit je. Macam dalam kelas ni kita belajar sejam sebab ini untuk memahamkan konsep. Dah faham konsep nanti, esok awak review balik 10 minit. Oh, ni yang saya cakap. Oh, ni jadi. Oh, ni jadi. Oh, settle. Cukup. Dah. Tapi ada syarat lah. Dalam kelas ni, kena faham. Kalau tak faham, tanya. Kalau tak tanya, kita dua-dua rugi. Ini kena konsep ni awak kena dapat betul. Pada pelajar baru, awak kena dapatkan konsep ni juga dalam kelas. Tiap kelas yang awak datang dekat Line 11. Kalau awak tak faham dalam kelas ni, dua-dua rugi. Saya rugi, awak pun rugi. Sebab apa? Saya datang nak mengajar, awak datang nak belajar. Tapi rupanya awak tak faham. Maksudnya saya gagal mengajar, awak gagal belajar, kita dua-dua rugi sejam. Maksudnya tak dapat apa-apa. Tak faham, mengaku. Tapi ada syarat juga. Jangan sambil belajar, sambil tengok movie kat sebelah ataupun sambil main ML dekat belakang. Lepas tu bila tak faham macam saya, tak faham masa. Ya, kalau dah bagi attention dekat saya 100%, still tak faham, tu salah saya. Tapi kalau duk apa namanya main game kat sebelah ataupun duk tengok crush manjang, lepas tu tak faham hujung kelas, lepas tu awak salahkan saya, ingat lockdown tak selamanya. One day kita akan berjumpa depan-depan. Okay. Jadi awal fokus. Awal ni kan. Jangan sampai saya tampang awal. Ingat awal. Kepada yang tak tahu, awal dengan saya, kita dah belajar sejak pada tingkatan 2, tingkatan 3 awal. Tak ingat lah. Lama lah. Tingkatan 3. Ya. Tu. Jadinya, yes, macam itulah. For now, sekarang ni ada berapa kromosom dekat dalam sel ni? How many kromosom? Ada 2 kromosom. That is good. So these 2 kromosom, 2 kromosom ni sebelum dia nak bermitosis, maksudnya dekat dalam ini dalam profasa. This is prophase. So waktu ni nukleus akan mula mengurai. Nucleus will disintegrate. Can you see the nucleus mula gone like that? And centriole ni akan mula bergerak ke opposite poles, kutub berbeza. Satu bergerak ke kiri, satu bergerak ke kanan. Kalau satu bergerak ke atas, satu lagi bergerak ke bawah. Yes. Dia kena bertentangan, opposites. Macam ini, dalam lukisan ni saya buat kiri kanan. And then, apa jadi kepada kromosom warna biru dengan warna oranye ni? Dia akan mula bergulung, berpilin. It will begin to coil. Bila dia coil, bila dia bergulung, apa yang jadi adalah dia akan mula dapat bentuk yang sebegini rupa. 1 and 2. So sini pun akan ada 1 and 2. So ada berapa kromosom total? Ada berapa kromosom? Ada 2 kromosom. And setiap satu kromosom ada 2 kromatid. So maksudnya dia hanya ada 2 maklumat, 2 jenis maklumat. Maklumat biru dan juga maklumat oranye. Maklumat biru ni ada 2 kopi. Maklumat oranye ni pun ada 2 kopi. Itu je maksud dia dekat sini. In other words, 2 chromosome, each chromosome have 2 sister chromatid. 2 chromatid berkembar. Why berkembar? Because they are exactly the same. Sangat-sangat sama. Jadi total ada berapa? 2. Bukan 4. 2. Bukan 4. Okay. Now, from here, daripada sini, inilah pengakhiran profase. Dekat profase apa yang berlaku tadi? Centriole bergerak. Centriole bergerak. Nukleus menghilang. And then, kromosom daripada kromatin, bentuk berbenang, menjadi bentuk kromatid. Kromatid. Yes. So from here, itulah pengakhiran profase. Sekarang ni nukleus dah tak ada. Sekarang ni sel ni dah kosong. Okay? So saya ulang sini dia akan from chromatin, K-R-O-M-A-T-I-N, chromatin, dia berubah menjadi bentuk kromatid. In English, chromatin
it change into chromatid. Alright. Dia nampak macam kompleks ni, apa benda kromatik ni macam ni je. Sekejap, macam ni wait. Buka sekejap ni wayar. Ya Allah Akbar. Ni. Ini bentuk kromatin. Betul tak ni wayar? And wayar ni kalau perasan, kalau saya nak bawa dia ke hulu kilir, maksud saya nak gerakkan dia, adakah saya akan bawa dalam bentuk panjang macam ni? Tak. Kita gulung dia betul. Tadi kromatin. Ni chromatid. Like that. Macam tu je. Sebab dia nak pindah betul tak? Satu nak ke kiri, satu nak ke kanan nanti. So dia kena gulungkan. Panjang 2 meter. Wayar tadi, yes. Panjang 2 meter. So kromosom tu apa benda pula? Kalau ini tadi kromatin, jadi kromatid. Kromosom tu apa benda? Dua-dua tu kita boleh panggil kromosom. Kromosom tu adalah benda yang bawa maklumat genetik. Kromosom tu general, yes. Kita tak tahu bentuk dia bentuk kromatid ke kromatid, cakap je lah kromosom. Tapi dalam chapter ni, awak tak boleh cakap kromosom. Melainkan awak nak cakap dekat hujung nanti. Sebab perubahan ni penting. Inilah perubahan yang berlaku dalam prophase. Next part, lepas habis prophase, kita pergi pula kepada metaphase. Waktu metaphase, okay, saya nak tanya, sel ni sebenarnya bentuk dia flat ke bentuk dia bulat? Flat ke sfera? Spheroid lah, betul tak? Sebab dia sel. Sel ni bentuk dia 3D tau. Maksudnya, tengah ni macam bumi lah. Ada bahagian tengah dia. Dia punya sarah khasasiwa. Okay? Satah khasasiwa. In English dipanggil sebagai the equator ataupun satah khatulistiwa. Yes, khatulistiwa. Khatulistiwa dia tak ada kaitan dengan warna tiwa ataupun dia bukan yang bahasa tulis dia kena warna pula, laka tiwa pun tak ada tak ada kaitan dengan benda macam tu. Yes, lukis tiwa pun tak ada juga. Jadi sekarang ni dia akan beratur dekat tengah ni kromosom oranye dan kromosom biru. So kromosom biru akan duduk dekat line tengah. Kromosom oranye pun akan duduk dekat line tengah ni. The equator dekat tengah tu. And pada masa yang sama, centriole ni akan keluarkan gentian gelendong ataupun spindle fiber. Tapi adakah dia akan melekat dekat kromosom? No. Kromosom ni ada dia punya stapler. Sebab apa? Ini kan kita cakap tadi dah. Ini ni dia adalah dua kromatid yang berbeza. Tapi dua kromatid yang bawa maklumat yang sama. Betul tak? Maksudnya sini dengan sini maklumat dia sama semua je. Semua everything all the maklumat dia. Kalau kita baca dekat sini mungkin dia tulis manusia ini ada 2 tangan. Sini pun akan tulis manusia ini ada 2 tangan. Manusia ini ada 1 hidung. Manusia ini ada 1 hidung. Jadi ini adalah photostat lah. Bila photostat, dia akan ada stapler dekat tengah. Boleh faham stapler? Kalau kita simple dengan stapler lah. Jadi maksudnya stapler dia dekat sini. Inilah yang kita, stapler ni lah yang kita panggil sebagai centromere. Centromere. And gentian gelendong ni akan attach dekat centromere of this chromatid. Attach dekat centromere. Dia pun akan attach dekat centromere. Dia pun akan attach dekat centromere. Sebab apa? Sebab dia nak tarik. Nanti dia akan tarik macam ni tau. Later, ini fasa metaphase, dia beratur je. Lepas tu nanti, dia akan tarik macam ni. Dia tarik. Dia tarik ke sebelah. Belah sana pun dia tarik ke sebelah. Boleh? Jadi bila dia tarik tu, itulah anaphase. Metaphase dia beratur. Metaphase dia beratur sahaja. Anaphase pula, barulah the centriole akan tarik kromatid berkembar. They will pull the sister chromatid to opposite pole. Satu tarik ke kiri, satu lagi tarik ke kanan. One pulls to the left, one pulls to the right. So apa yang terpisah ni? What is being separated? Apa yang terpisah? Sister chromatid ataupun kromatid berkembar tadi. In English sebagai sister chromatid is being separated
dipisahkan ke kiri dan ke kanan. Boleh? Tapi saya nak tanya nanti, okey sekejap Bam 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 bam. Betul tak sekarang ni kita belum ada nukleus baru sebab nukleus tadi dah hancur kan. So saya padam dulu nukleus Dia dah tarik. Sambil dah tarik, eventually this biru dan juga oren akan sampai ke kutub yang berbeza. Sini dapat satu biru, sini dapat satu biru. Sini dapat satu oren, sini pun dapat satu oren. Betul ke tidak? Betul? Dah sampai hujung kan? Lepas dah sampai hujung, apa yang berlaku dekat profasa, awak terbalikkan. Apa yang berlaku dekat profasa, awak terbalikkan. Okey, yang pertama dekat profasa, sentinel bergerak, betul tak? Dekat telofasa nanti, adakah sentinel akan bergerak ke kutub yang berbeza? No, central stay. Number 2, apa yang berlaku? Nukleus akan mula degenerate, nukleus mula terurai. Apa berlaku dekat telofasa? Nukleus mula terbentuk. New nucleus is formed. Number 3, dia berubah daripada kromatin jadi kromatid. Dekat telophase, dia berubah daripada kromatid into kromatin. Yes. So kalau awak ingat prophase, automatik awak akan ingat telophase. Sebab telophase adalah terbalik daripada prophase. So apa yang berlaku dekat sini? Dekat sini nukleus akan mula terbentuk balik. This nucleus will be formed, and then kromosom kromatid ni akan berubah menjadi kromatin. Belah sini pun sama juga. Nukleus mula terbentuk, kromosom dia jadi kromatin. Okay nak? And then lepas tu barulah akan berlakunya cytokinesis, di mana tengah ni akan mula mencerut. Dia akan mula engulf, dia akan mula mencerut macam tu, maksudnya dia akan mula back off kat tengah. Pup, pisahkan. So this is what we call as cytokinesis. And lepas cytokinesis, barulah kita akan dapat dua sel dengan dua nukleus yang berbeza. And maksudnya from one cell dah jadi dua. Okay, sabar dengar lu. Maksudnya dekat sini adalah this is the whole process. And sebelum saya nak bagi buka kepada soalan, jom saya terangkan dulu dekat awak macam mana gambar-gambar ni. This is, mana dia? Plants and cell related. Okay, ini proses dia. Ya, saya zoom upkan lagi sikit, nampak lebih jelas. Alright, ini pergi pada prophase. Nampak tak dalam sel ni kalau perasan, this is cell. Itu nukleus. Ni nukleus, ni sel. Dalam sel ni ada nukleus. And dalam nukleus ni pula kromosom dia berbentuk kromatin ke kromatid. Sekarang ni, can you see? Kromatin. And jadi kita masuk ke prophase. Waktu prophase, nampak kromatin akan mula jadi kromatid. Dang, like that. Bam, like that. And then lepas tu nukleus dia akan mula terurai. You see the nucleus? And then centriole. Can you see the centriole? Yang warna kuning ni, will move to opposite poles, bergerak ke kutub yang berbeza. Lepas tu maksudnya dah habis prophase ni. Ni metaphase pula. Metaphase dia akan beratur semua dekat tengah. At the equator, dia akan beratur kat tengah. And then lepas tu spinal fiber ataupun genteng-gendong akan pegang dekat centromere. From here dia akan mula tarik. Ini anaphase. Tarik. Pisah. And sampai dekat ujung telophase. Telophase terbalik tadi. Dia akan mula menghilang genteng-gelendong, centriole dah mula tak bergerak, kromatid jadi kromatin, nukleus mula terbentuk. And cytokinesis, di mana the nucleus yang duduk kat kutub yang berbeza tu akan terpisah daripada cytoplasm yang berbeza. So it becomes two different cells. Settle. Okay? Boleh? Nukleoli itu apa? Nukleoli itu yang kita belajar adalah nukleolus.
Okay, chapter 2 form 4. Boleh follow Boleh follow Itu adalah mitosis. That is mitosis. Now kita nak pergi pula kepada meiosis. Yap. So, saya peninglah antara membran nukleus dengan nukleus. Okey, macam ni cerita dia. Nukleus tu adalah satu benda kat dalam tu semua, betul tak? Membran dia tu adalah kulit dekat luar dia saja. So yang terurai tu adalah dia punya membran nukleus. Tapi kalau tulis nukleus ni boleh terurai pun, is it acceptable? Yes. Pun diterima. Okay, nukleus ni yang dalam nukleus tu, yang kita tak belajar sangat, kita tak fokus sangat tentang nukleus tau. Tapi sebenarnya nukleus adalah yang tolong membantu menghasilkan ribosom. Boleh? Jadi itu kalau gambar 3D dia. Gambar bawah mikroskop dia adalah ini. Okay, ini dah siap profis. Dah siap profis, metaphase, anaphase. And then lepas tu telophase tengah berlaku, sambil tu cytokinesis dah start. Nampak macam monster kan? Jom. Hello semua. Apa khabar? Ha 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 ha. Oh yeah, seriously, jangan tu. But yeah, it is inside our body. It is inside our body. So tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, that is about mitosis. Sekarang kita nak pergi kepada meiosis. But before saya nak pergi kepada meiosis, saya kena bagi awak ni satu benda ni satu benda ni saya akan bagi ni, dan benda ni awak kena faham. Saya tak bagi benda ni selalu. Saya akan bagi 2 minit. 2 minit awak cuba hadam sendiri, jangan tanya saya apa-apa. 2 minit. 2 minit try hadam balik yang ini. Sebab proses untuk meiosis, kalau awak faham mitosis, dia akan jadi senang. So I give you 2 minutes. Mulai sekarang. Untuk memastikan awak tengok saya tak lag, saya akan bergerak-gerak sentiasa. Tapi jangan fokus kat suara saya. You focus on your punya pemahaman.
Jangan risau. Don't worry. I won't read any question for now. For now, I won't read any questions. Sabar. It's not lagging. It is still not lagging. It is still not lagging. Masih tak lag. Oh, betul juga, tak nampak TV ke gerak. Saya terpause lah 51 saat. Dah berapa saat dah sidang ni? Penat kot. Dah habis lebih kurang. Tirit. Oh, dah habis. Tirit. Oh my god. Kalau kita kelas offline, saya tak payah nari macam tu. Tapi sebab ini kelas online, takut nanti awak ingat, saya lag ke? Macam tu. So, yes, perlu. Faham? Okay. Jadi sekarang ni saya nak tanya, apa itu KPSC ni? Kromatik berkembar ataupun sister kromatik yang terpisah? Soalan daripada kawan-kawan awak sekarang ni kita bacakan. Semasa di fasa S interface, dia dah jadi kromatik berkembar. Datuk, kenapa fasa dia buat benda yang sama balik? No. Waktu fasa S, dia replicate sampai dia boleh jadi kromatik berkembar. Tetapi dia belum lagi nak jadi kromatik berkembar pada waktu tu. Sebab pada waktu tu, dia masih dalam keadaan kromatin. Dia tak bergulung lagi. Sebab kalau dia dah bergulung, macam mana dia nak photostat, betul tak? Tapi dalam buku teks, dia lukiskan gambar kromatik berkembar dekat fasa S. Itu adalah untuk memahamkan pelajar yang kromosom tu dah jadi 2 macam tu. Like that. Boleh? Gentian gelendong tu adalah yang ini. Daripada sentral dia keluarkan ni, this is the spinal fiber ataupun gentian gelendong. Okay. Sentral ni macam Spiderman. Dia sentral tu hilang macam tu juga. Sentral ni memang dia bukan hilang. Dia terpisah kat situ lah. Dia terpisah kat situ. Kat sini dia terpisah. Jadi kat sini pun adalah sentral lagi. Sentral ke sentroma macam mana? Sentral ni dia tak hilang. Dia stay kat sini. Untuk pembagian sel yang seterusnya. Dan ada yang tanya, sir, mana organel yang lain? Organel yang lain, ini jawapan ni adalah jawapan OOS. Tahu ke apa maksud OOS? Out of syllabus. Tapi saya jawab, boleh. Out of syllabus tapi saya jawab, boleh nak? Organel yang lain sebenarnya telah dibuka, dihancurkan menjadi bentuk monomer. Jadi protein asid amino balik, diletakkan dalam cytoplasm. Sebab dia orang tengah nak berpindah rumah. Macam mana kita nak berpindah rumah? Betul tak kita bawa letak semua barang dalam kotak? Betul? Supaya senang kita nak pindahkan. Betul? Sama dengan organel lain. Waktu ni dia letak barang dalam cytoplasm. Senang dia nak pindahkan nanti supaya dua-dua sel anak ni akan dapat the same number of materials untuk buat organel baru. Tutup OOS. Nah, so macam mana plant cell divide?
nanti habis pasal mitosis dan meiosis untuk animal cell, kita akan compare dengan plant cell. Sebab plant cell buat benda yang sama, tapi ada sedikit saja perbezaan dia, sedikit saja. Tapi the basic concept is this one. Ya. So ada cleavage furrow tu apa benda? Yes, ini kan dia mencerut ni kan. Kan dia tengah bite off, dia tengah mencerut, sampai dia putus, betul tak? Inilah namanya dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai cleavage furrow. In BM dipanggil sebagai cerutan ataupun alur sigaran, ataupun bahasa lainnya adalah cerutan sitoplasma. Alright? Like it. Macam itu. Now, dah faham konsep? Dah faham konsep? Betul tak saya nak tanya sekarang ni? Sekarang ni saya nak tanya, betul tak dah faham? Betul tak dah faham? Kalau awak fokus betul, awal-awal kelas, awak fokus sungguh-sungguh ikut apa yang saya cakap, insya-Allah dah faham, betul? Tapi sekarang ni korang dah faham dengan satu kerisauan. Aku dah faham, macam mana aku nak ingat semua benda ni? Betul? Okey, ini yang saya cakap masa makan tadi. Awak dah breakfast hari ni, esok kena breakfast lagi tak? Breakfast lagi? Boleh? Tapi bukanlah maksudnya esok pun kena belajar macam ni juga. Esok awak, saya rasa kalau esok awak tengok gambar ni, automatik dia akan datang balik apa yang kita cakap sekarang ni. Betul ke tidak? Tapi kalau awak tinggal 3 hari, hari Khamis baru nak tengok balik, hari Rabu baru nak tengok balik, awak tu baru awak akan macam, ya benda tu ni ya, ya benda tu ni ya, ni benda lah. Kalau esok awak tengok, dia akan ingat balik. Lusa awak tengok, dia ingat balik. Jadi awak keep on tengok setiap hari, tapi nak tengok benda ni, adakah awak kena ambil masa sejam nak tengok daripada P sampai ke T ni? Adakah awak kena ambil masa sejam? Tak. 5 minit mungkin. 10 minit mungkin. Ha? Ya. Ha? Ya. Ha? Tak payah nak lama-lama sangat. Ha? Boleh ni. Ha? Okay. Jadi, sekarang ni, saya nak tanya, sini berapa kromosom? How many kromosom is here? 2 kromosom, betul. Berapa kromosom ada dekat sel anak? This is daughter cell, sel anak. 2 kromosom. Inilah maksudnya mitosis, dia mengekalkan bilangan kromosom. Atas is diploid, bawah pun diploid. Anaknya pun diploid semuanya. Okay. Jadi kalau ini diploid, 2N tu diploid. Anaknya pun diploid. Ataupun diploid, diploid. Macam tu. Okay. Boleh. Saya masuk kelas form 4, penanda arah saya yang pelajar ni masih dah belajar minggu lepas adalah Azri sebenarnya. Kalau ada Azri kat situ, maksudnya nampak almari tu, maksudnya tahu oh ni kelas ni ya. Ni kelas form 4 ni. Macam tu. Fatihah, kenapa saya rasa awak ada lama menghilang? Betul ke awak masuk asrama ke apa? Okey. Faham. Betul, ada seorang lagi tahun ni saya selalu tengok Krusty Krab. Ada tapi tak buka cam. Okay. Nanti minggu depan saya pun tak nak buka cam. Saya nak ngajar tak nak buka cam. Jadi sekarang ni cara buka. But sekarang ni dah faham yang ni kan? Kalau dah faham yang ni, senang kerja saya nak terangkan meiosis. Kenapa tau? Meiosis ni dia macam awak lukis orang lidi nak tambah rambut je sikit. Contohnya, usaha tadi adalah saya tengah ajar awak cara nak lukis manusia. Saya nak lukis manusia, jadi lukiskan macam ni, besar. Dia lukiskan macam ni. Dan saya ajar awak ini tadi. Saya ajar awak cara nak lukis manusia yang begini rupa. Ni tadi. Saya ajar, okey, bulat dia lukis macam ni, letak kat sini. Ni bulat satu lagi pula dekat sini. Ni panjang lah cerita dia. Jadi sekarang ni, mulut dia letak macam tu, hidung dia buat straight macam tu, dah siap. Ini susah nak lukis. Ni saya ajar awak tadi. Meiosis, saya tengah ajar awak nak lukis benda yang sama lagi sekali. Sambil tu, saya cakap, ni tambahkan janggut sikit. Ini dia pembaharuan dalam meiosis. Base dia masih lagi mitosis. Dan dia tanya tadi, meiosis berlaku setiap masa ke? Yes,
but sometimes no. Yes, but sometimes no. Macam mana? Apa maksudnya ni? Macam ni. Untuk lelaki, dia berlaku sepanjang masa setiap hari selepas akil baligh. Tetapi untuk akak-akak, meiosis hanya berlaku sebelum awak lahir. Kemudian dia stop. Lepas awak lahir, dia stop sampailah akil baligh. After that, after puberty, barulah dia akan start balik. Sebulan hanya sekali sahaja dia buat. Bukan sebulan sekali. Satu kita haid sekali je dia buat. Sebab bila dia buat meiosis, dia akan hasilkan satu ovum. Bila dia hasilkan satu ovum itulah yang akan keluar sewaktu kita haid. Yang awak belajar waktu form 1 chapter 4. Lelaki pula sentiasa buat meiosis untuk penuhkan kantung sperma ataupun kita panggil sebagai epididymis. Ya, itulah ceritanya. Okay. Jadi yes, but also no. Okay. Boleh? And saya cakap jujur chapter ni akan ada kaitan dengan chapter 15. Sebenarnya saya dah sediakan soalan ni, tapi soalan ni mungkin kita akan bagi 2 minggu lagi. Okay. Ni chapter 15 ini, sekejap saya tunjukkan awak. Okay, ini soalan cell division. Ini adalah soalan cell division. Lepas tu saya tunjukkan dekat awak sini. Ini adalah soalan untuk, this is a question for, what do we call this? Reproduction, pembiakan, reproduction. Kita cuba tengok. Pernah jumpa istilah haploid? Yes. Kita jumpa chapter ni, betul ke tidak? Bam, dia keluar balik chapter 15. And then lepas tu, nampak tak? M is the number of spermatozoa formed from one primary spermatocyte. N is number of formed from one primary oocyte. Yang ini, konsep dia konsep meiosis sebenarnya. Ini konsep dia konsep meiosis. Yang ini pula. Ni, bagi gambar ni, dia kata yang mana yang memberi nutrien. Ini memang penampaman kat sana nanti ya. Spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses meiosis untuk menghasilkan sperma. Kalau nak hasilkan ovum, dia panggil sebagai oogenesis. Oogenesis. Ada 2 O. O. Ya. Bah. Maksudnya dia ada kaitan juga kat sini. They still have kaitan here. So kalau awak faham yang ini, chapter 15 nanti pun awak akan faham juga insyaAllah. For now, kita tengok meiosis. Okay. Jadi meiosis lagi panjang sebab apa? Sebab meiosis dia berlaku 2 kali. Saya cakap kali pertama dia berlaku, okay, ini bentuk kromosom dia. This is the shape of the chromosome. Okay. Bam and bam. So beritahu kat saya. Ini bentuk kromosom. Kromosom di dalam bentuk kromatid berkembar, betul tak? Dia ada 2 chromatid in 1 chromosome. Jadi first division sampai sini dia akan dividekan sampai kromosom tu jadi macam ni. Nampak tak? Tak ada beza. Kromatid berkembar juga. Bezanya adalah sebelum ni mungkin ada 2. Tapi nanti satu kromatid berkembar akan pergi ke sel lain. Satu kromatid berkembar akan pergi ke sel lain. So, initially ada berapa kromosom? 2. Sekarang ada berapa kromosom? 1 sini, 1 sana. Inilah haploid. Kalau 2 jadi 1. Kalau 46 macam manusia, dia jadi berapa? 23. Tapi betul tak sekarang ni, kromosom dekat dalam sel ni, dia masih lagi dalam bentuk sister kromatid. Betul tak? Jadi pembahagian yang kedua ni pula, dia akan pisahkan untuk dapat macam ni. Jadi maksudnya apa? The first pembahagian dia tengah pisahkan homolog. Pasangan homolog. Maksudnya satu pair pergi sel 1, satu pair pergi sel 2.
diploid, satu diploid itu pergi sini, satu diploid itu pergi sana. So jadi haploid, 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 haploid. Tapi haploid ni pun masih lagi ada 2 sister chromatid. So dia pisahkan sister chromatid dekat sini. Sebab tu 2 kali berlaku. Sebab tu daripada 1 sel dia jadi 4. Kalau macam meiosis, perasan tak? Dia terus pisahkan sister chromatid. Jadi 2, dipisah 2 sini, 2 sana. So total 2 je, settle. Okay. So setakat ni mesti korang rasa macam, oh okay. Macam dah nampak, tapi macam belum, tapi macam dah nampak. Betul tak? Dia rasa macam dah ada bayangan dah. So, and you simpan that bayangan is going to be your peta. Boleh? From here, daripada sini, kenapa nak separuhkan bilangan kromosom? Sebab dia tanya, kenapa dia nak pisahkan macam tu, Zat? Kenapa daripada 2 dia jadikan 1? Daripada 46 dia jadikan 23? Sebab kita nak buat manusia. Contoh kalau kita assume ini sel manusia, kita nak buat manusia baru. Contoh sekarang ni awak tengah nak buat anak. Okay, bila awak nak buat anak, mesti awak dengan pasangan awak sedang nak menyumbang satu sama lain, betul ke tidak? So maksudnya perempuan akan menyumbangkan ovum, lelaki akan menyumbangkan sperma, persenyawaan lah. Saya ada 46 kromosom. Contoh, saya ada 46 kromosom. Isteri saya ada 46 kromosom. Bila saya dengan isteri saya nak buat anak, perlu ke kami bagi 46? So anaknya dapat 92. Tak kesian dekat anak tu. Kalau keluar ada 4 mata, 2 hidung, 2 mulut, 4 tangan, 4 kaki, 4 tangan, 4 kaki. Kesianlah dekat dia, nak beli kasut kena beli 2 pasang. Kalau dia rabun, 2 cermin mata nak kena pakai. Mask. 2 mask. Sekarang ni dah double mask, so 4 mask kena pakai. Baju dah kena beli. Dah beli baju, kena potong lagi 1. Buang kat bawah supaya dia keluar 4 tangan kat situ. Kesian kan? Lagi kesian kalau dia yang 92 tu dapat cucu, dapat anak. Maksudnya cucu saya nanti. Maksudnya saya main dengan, kalau saya nanti nak angkat cucu, dah rupa macam angkat ulat gongkok. 8 tangan, 8 kaki tu, dia dah berlingkar ke saya. Tu apa khabar? Dia cakap, kill me. Ya. So betul ke tidak? Sebab tu kita kena buat meiosis. Bila buat meiosis, saya bagi berapa dekat anak? 23. Isteri bagi berapa dekat anak? 23. Total anak dapat berapa? 46. Samalah macam saya, samalah macam isteri saya. Jadinya setiap generasi maintain 46. Ada yang tanya, "Sir, baki tu bagaimana?" Baki tu tak dapat jadi anak. Faham tak? Maksudnya kan kalau lelaki produskan sperma, sekali dia melepaskan sperma, lelaki akan lepaskan dalam 200 juta. Daripada 200 juta tu, adakah 200 juta tu akan masuk dalam ovum? Tak. Yang akan masuk 1. Maksudnya 199,999,999 akan mati. Itulah yang 23 yang hilang ni. Kena. Jadi, kadang-kadang dia berlaku silap juga. Cuma taklah terlebih sampai 92. Dia mungkin terlebih 1, 47, dapatlah Down syndrome. Itu nanti kita belajar. Dan banyak sekarang yang tengah tanya pasal kembar. Sabar. Nak faham kembar, kena faham yang biasa dulu. Nanti kita fahamkan pasal kembar, boleh? Sebab saya tahu korang semua nak kembar, betul tak? Sebab saya pun nak kembar, sebab saya punya plan dulu, kalau saya ada kembar, saya hanya perlu datang sekolah 6 bulan. 6 bulan lagi kembar saya. Saya, of course, tak dapat nak buat, betul tak? Okay. Tapi kalau ada, saya ingin buat macam tu. Pergi universiti, saya hanya perlu belajar 2 tahun, lagi 2 tahun dia belajar. Kalau pergi kerja, maksudnya saya boleh cuti 6 bulan, kerja 6 bulan. Oh, ini angan-angan lah, sebab confirm tak boleh, betul ke tidak? Mana Cik? Kalau saya datang awal tahun, dia datang hujung tahun, dia kena jawab exam. Kalau saya datang hujung tahun, saya bilang jawab exam. Betul? Tak Cik macam tu. Okay. Twin pun kena live sendiri. Nah, mana ada? Twin saya. Okay. Ini twin saya tau.
Jangan decide hidup twin saya. Twin saya pemikiran dia mesti sama macam saya. Betul ke tidak? So mesti dia pun tengah fikir benda yang sama. Kalau dia ada. Jadi tak ada. Dia tak ada. Mana kembali saya? Jadi sekarang ni, inilah gunanya daripada 2 dijadikan 1. Daripada 46 dijadikan 23. Kalau tak, bawah ni 40. Oh, masalah besar. Twin saya suka kimia. Mana ada dia suka kimia? Jangan sampai saya cari awak lepas habis. Okay. Jadi sekarang ni, okay. Jangan fitnah kembar saya macam tu. Tak boleh. Sir, kenapa sperma lagi banyak dari ovum? Good question. Good question. Very good question. Sebabnya apa? Sebab ovum menunggu sperma terpaksa menempuh perjalanan yang sangat jauh pada mereka. Daripada 200 juta yang berjaya dilepaskan oleh lelaki, yang sampai ke ovum mungkin dalam ratusan sahaja. Yang berjaya masuk dalam ovum adalah mungkin 1. Okay. Sebab perjalanan 200 juta tu sebenarnya akan banyak yang mati dalam vagina due to the acidity. Akan banyak yang mati dalam uterus. Sebab uterus ada banyak sel darah putih perempuan yang menghalang sperma daripada masuk. Because sperms are outsider. So darah putih akan attack. Daripada situ pula, kan uterus ada 2 ovari kiri kanan, betul tak? Separuh akan silap jalan. Ovum keluar belah kiri, dia pergi belah kanan. Bukannya dia boleh U-turn balik. Sebab perjalanan daripada cervix nak berenang sampai ke tube fallopian, ibaratnya macam awak daripada Jepun berenang pergi ke Amerika. Kita tengokkan saiz dia. Okay, jadi mesti kita rasa macam, oh sir, maksudnya saya ni dulu paling laju. Dulu paling kuat. Dulu. Ingat jangan disebabkan pencapaian yang lama kita bangga sampai sekarang. Faham? Dulu saya boleh berlari. Sekarang tak boleh sangat. Adakah patut saya bangga? Dulu saya boleh berlari. Tak. Sekarang tak boleh. Jadi, untuk awak, kita kena sentiasa berusaha. Faham? Kita akan start kalah kalau kita dah rasa kita winner. Kita dah tak nak berusaha. Right. Jadi, from here, jom kita tengok balik. Boleh saya padam semua ni balik? Saya padam semua ni balik untuk kita fahamkan konsep dia menggunakan video dulu. Konsep dia gunakan video dulu. So awak nampak gambaran betul. Okay? You see the bigger picture. You see the bigger picture from janganlah macam tu ada tulis. Dulu saya juara, sekarang saya jadi beban. Bukan. Awak bukan beban. Awak disayangi. Awak dihargai. Boleh. Tak. Dalam hidup awak ni, confirm akan ada paling tidak seorang dalam hidup awak ni yang sangat sayang dekat awak, yang kalau awak tak ada, dia akan rasa dunia dia hilang. Okay. Mungkin orang tu adalah selalunya mak ayah kita, selalunya adik-beradik kita, kawan kita. Akan ada seorang dalam hidup ni. Paling tidak. Paling tidak pun saya sayang semua pasien saya. Saya sayang semua orang. Sebab tu, bila saya buka kelas, selalunya kalau awak perasan, saya punya tangan kadang duduk sini kanan, betul tak? Pernah perasan tak? Saya cakap sama tangan ke sini. Saya tengah scroll tengok muka korang semua sebenarnya. Tengok korang semua happy ke tidak, gembira ke tidak, faham ke tidak, ada yang tidur ke. Yang tidur tu nanti saya catat nama dia. Lepas tu nanti kan kita cari dia dekat mana, dekat negeri mana, boleh kita kejutkan. Betul ke tidak lepas habis PKP ni? Sorry. Jadi, itu sebabnya saya suka tengok awak happy in term of belajar. Saya suka tengok awak happy. Dan macam mana awak nak happy?
bila awak faham. Okay. Dengan pasti kau faham insyaAllah. Okay. Now, betul kenapa dia orang cakap small don't die, big susahkan orang. Kan macam tu. Jadi maksudnya itu adalah sebenarnya amaran kepada kita untuk jangan jadi macam tu. Faham? Belajar bagi signal, belajar untuk belajar, jangan semua benda menyalahkan. Jangan sampai saya membebel. Jangan sampai saya membebel kat sini. Sikit lagi nak terbebel tadi. Okay, jom. Dah kata kat sini. Tuan-tuan dan puan-puan ladies and gentlemen, this is meiosis. Untuk meiosis. Tengok nampak tak? Nampak tak? Ujung ni. Jangan tengok jagung ni. Tahu ni jagung ni apa benda? Ni bukan jagung kan? Dia kata, ni jagung ke? Bukan, ni bukan jagung kan? Centriole. Tengok belakang ni. Bentuk dia macam cacah marbar kan? Nanti dia akan jadi nampak ada 2 gulung. Jadilah chromatid. And from here, tengok kan? We'll see the video. Dia akan melakukan pindah silang. Maksudnya, sebahagian maklumat genetik yang biru akan bertukar dengan merah, yang merah akan bertukar dengan biru. So dia akan dapat, you see that one? Nampak tak? Kaki dia dah lain warna. Nampak tak? Biru ni ada cuit merah, and merah, biru ni pun ada cuit merah juga. Maksudnya dah ada sedikit pertukaran maklumat. Ini benda baru dalam meiosis. Yang insya Allah saya akan terangkan nanti. Tapi kita layankan dulu punya animation untuk dapatkan gambaran waktu saya lukis nanti. So from here, daripada sini, nampak apa yang hilang tadi? You see what disappear here? Dia punya nuclear membrane atau membrane nucleus. And then lepas tu, nampak ni? What is this? Yes, centriole. Bukan bunga. Oh my god. Okay, centriole ni dia akan mula pegang. Perasan tak beza dia? Centriole ni dia akan mula keluarkan spinal fiber, betul tak? Dan perasan tak? Sekarang ni, can you see here? Nampak tak? Dia tak beratur one by one satu lain. Dia beratur dua-dua. Ini yang saya kata nak pergi sebelah tadi. Homolog. Lepas tu, can you see? Beza tak dengan macam mana tadi terpisah, dia terpisah dekat tengah. Maksudnya terpisah sister chromatid. Sekarang dia terpisah one whole chromosome pergi sana, one whole chromosome pergi situ. So asal-asal ada 4 kromosom. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Asal ada 4. Betul? Sekarang ni, bila pisah, 2 ke sini, 2 ke sana. Now, this new cell hanya 2. New cell ni pun hanya ada 2. Asal-asal sel ni ada 4 kromosom. Lepas buat meiosis 1, dia jadi 2 kromosom. Only 2 kromosom. And the 2 kromosom ni, dia akan divide lagi sekali. Nampak tak apa yang pisah sekarang ni? Apa yang pisah? What is being separated here? The kaki dia, that's good. Kita panggil sebagai sister chromatid. In the end, chromatid berkembar. So, kemana kita pisah? Dan kita akan dapat sel, 4 sel yang berbeza. 4 different cells. Dan setiap sel kat dalam ni hanya ada 2 kromosom, 2 kromosom, 2 kromosom, 2 kromosom. Asal-asal tadi, 4 kromosom. Sekarang tinggal 2 kromosom. Dan ada satu soalan dekat sini. Kenapa? Nampak tak? Spinal fiber tu dia keluar banyak. Dia keluar banyak. Tapi dia tarik 2 je. Itu memang cara dia. Sebenarnya kalau kita ini OS, maksudnya apa? Spinal fiber lain ni tengah nak alignkan diri dia supaya dia tak tersilap tarik. Kan saya cakap tadi, spinal fiber atau centriole ni kena ada dekat kutub berbeza. Tapi boleh tak tiba-tiba jadi satu dekat atas, satu dekat kiri? Boleh tak? Boleh. Tapi ada yang tarik, dia tak jadi tarik. Sebab apa? Bila dia mencari kawan dia tak jumpa. So dia tak jadi tarik. So sel tu akan terselamat dengan melakukan kesilapan mitosis yang boleh menyebabkan kecacatan sel. Itu adalah salah satu dia punya mekanisme untuk memastikan dia tak rosak. Lepas tu yang lain semua adalah untuk dia match kan. Ini bila match boleh tarik. Sel tu akan mati ya. Better sel tu mati dan diganti dengan sel lain daripada sel tu rosak dan dia mula divide takut dia jadi sel cancer, tumor. Alright? Itu pun adalah selepas ni kita akan belajar pasal tumor. Macam mana tumor berlaku. Okay. Now from here, daripada sini, ada yang tanya, so apa fungsi pindah silang ni, sir? Pindah silang ni sebenarnya dia tengah mix and match kan maklumat yang berbeza di antara pasangan homolog. Apa maksud saya mix and match kan? Dia pindahkan maklumat ni. Supaya sekarang ni saya nak tanya, kromosom saya dapat daripada siapa? Bapa saya dan mak saya, betul tak? Mak saya bagi 23, bapa saya bagi 23. Bila saya nak buat anak, saya akan bagikan, betul tak? Saya 46 sekarang ni. Saya akan bagi 23, daripada saya 23 saya bagi anak saya nanti, betul? Ada tak kemungkinan 23 saya bagi tu semua daripada bapa saya? Ada tak kemungkinan? Ada, betul tak? Ada kan? Ada kemungkinan 23 yang saya bagi kat anak tu semua daripada bapa saya punya. So maksudnya anak saya ni akan ikut saya ke bapa saya? Masih ikut bapa saya. Ya tak? Tapi ingat, sebelum saya nak bagi apa-apa dekat anak saya akan campur adukkan mak dengan bapa saya punya supaya anak saya nanti akan ikut saya sebab saya adalah campuran mak dan bapa. Saya. So sebelum saya bagi kat anak, saya mix and match kan. Apa mix and match tu? Itulah pindah silang. So, ini kromosom mak saya, ini kromosom bapa saya. Saya dah campur adukkan. Supaya anak ni nanti dia tak ikut fully mak saya, dia tak ikut fully bapa saya, dia ikut macam saya. Itulah variation. Okay, kita nak bagi variation. Boleh? Tajuk ni ada kena-mengena dengan pewarisan ke? Yes. Sangat-sangat ada. Waktu pewarisan nanti, chapter 11 tingkatan 5, kita akan belajar pasal benda ni. Boleh? But for now, saya harap awak dah faham, saya harap awak dapat ikut apa yang berlaku hari ni.
Video ni saya akan fikirkan cara macam nak bagi dekat awak. Tapi saya rasa untuk setakat ni, itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi pada minggu depan, hari yang sama, waktu yang sama, tarikh yang berbeza. Okey? Ingat Fatihah.